Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 17 hari bulan 1 2023, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam buku Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. InsyaAllah perbincangan kita dalam siri ini, dalam buku Rahmat Allah ini, kita masih lagi berbincang tentang sifat syurga, penghuni-penghuninya, dan beberapa senarai calon orang yang layak ke sana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kami semua ini termasuk di kalangan orang yang layak ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 72, muka surat 72, bab yang ketiga, syurga yang dijanjikan oleh Allah. Syurga yang dijanjikan oleh Allah, kita dah bincang baru ni tentang sifat dia, penghuninya, bidadarinya, dan beberapa nikmat yang telah Allah sediakan kepada kita. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri ini, muka surat 72. Seluas mana syurga? Syurga tu luas mana? Luasnya syurga adalah seluas langit dengan bumi. Mana ambil semua langit ni dihamparkan, bumi dibuka balik. Itulah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada sebahagian ulama dia kaji, bumi 7 lapis ni buka semua ke macam mana? Kita kata Allah Azza duduk cakap banyak. Yang pentingnya kita sekarang ni duk fikir macam mana nak sampai ke syurga. Itu kuasa Allah, di bawah ilmu Allah yang tak perlu kita teliti lebih-lebih. Yang perlu kita telitinya, adakah a'maluna, amalan yang kita buat hari ini melayakkan kita ke syurga ataupun tidak. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 21, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Berlomba-lombalah kamu mengerjakan amal-amal kebajikan untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dengan bumi. Ini ya tajuk kitanya, luas langit dengan bumi, yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang sangat besar. Surah Al-Hadid. Kemudian begitu juga dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddatil muttaqin. Kalau tadi arduha ka ardi, luah dia itu macam, yang ni dia tak sebut seperti. Arduha as-samawati wal ard, luah dia tu langit dengan bumi selalu.
Uiddat lil muttaqin, dan segeralah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dengan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mana Allah sebut di sini kepada kita, yang layak ke syurga siapa? Orang yang bertakwa. Mana kita kena sediakan diri kita, masukkan diri kita dalam kerumunan al-muttaqin, barulah kita mendapat kelayakan untuk ke sana. Kata ulama tafsir, Allah SWT menyebut luas. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Allah sebut luas syurga, dan Allah tak sebut panjang. Panjang mana? Secara logiknya, kerana biasanya antara luas dengan panjang, mesti panjang lebih besar. Lebarnya saja syurga itu seluas langit dengan bumi. Panjang dia, Allahu a'lam. Biasa kalau kita kata berapa panjang, berapa luas, berapa lebar dia, panjang tu lebih panjang lagi. Tapi Tuhan tak sebut berapa panjang. Kita pun tak perlu duk cari-carilah. Kalau pergi buka dalam kitab-kitab Israiliyat, jumpa ya cerita-cerita pelik ni. Tapi kita tak perlu pada Israiliyat. Yang perlunya bagi kita nak buat persiapan, kaifa nasilu ilaiha, bagaimana kita nak sampai ke syurga. Itu yang penting. Dan satu lagi persoalannya, siapakah yang dikatakan muttaqin, yang layak untuk ke syurga itu? Man, siapa mereka? Maka Allah jawab ayat 134 surah Ali Imran tadi juga kita sambung. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra' wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Antara ciri-ciri ahli syurga, iaitulah orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Waktu dia senang pun dia sedekah, waktu susah sedekah juga. Sehingga akan dikatakan oleh ahli-ahli fikir, kita bersedekah sampai kita senang. Jangan tunggu senang baru nak sedekah. Kenapa tak sedekah tu? Tunggu kaya. Jawabnya lambat lagi nak kaya. Sebab dia bakhil. Jadi orang biasanya kita sedekah setakat mana yang kita mampu, nanti Allah Ta'ala beri banyak lagi, insya-Allah. Pada ketika itu jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Kita sedekah dah sampai jadi kaya. Itu yang dikatakan oleh ahli-ahli fikir. Satu sifat. Yang kedua, al-kazimin al-ghaiz, iaitulah orang yang menahan kemarahan. Tahan marah. Nak marah, sabar. Berasak kata orang. Mungkin tak keluar asap kot telinga ya. Tapi kita sabar, sebab kita tak mau marah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, iaitulah orang yang memaafkan kesalahan orang. Kita mungkin tak marah, tapi maaf ke tak tahu. Maka ulama tafsir kata ciri-ciri ini, satu, tak marah. Kalau orang kita minta maaf, dia minta maaf. Tanda-tanda orang itu betul-betul maaf kepada orang, dia tak mengungkit lagi kesalahan orang. Tak ungkit, tak sebut. Ada setengah orang ni dia maaf, tapi sebenarnya bukan dia maaf pun, dia tak mampu nak lawan. Tak apa, aku maaf dia. Tapi kalau dia mampu lawan, dia lawan je. Jadi kita sifat dia ni al-kazimin al-ghaiz, tak marah, wal 'afin, maaf. Mungkin kita boleh tak marah, tapi maaf belum tentu. Jadi kita kena ambil dua-dua. Maka dengan ini Allah kata wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Surah Ali Imran 134. Para jemaah sekalian, bila kita belajar ayat-ayat macam ni, banyak sifat, ciri-ciri nak pergi ke syurga tu banyak yang perlu kita belajar, yang perlu kita hayati. Sebab Allah Ta'ala ajar kepada kita ini al-afina 'anil nas, jangan marah, maafkan pada kesalahan. Cuma sebahagian masyarakat ni
Selalu kita dengar kata-kata yang tak baik. Dia kata aku tak akan lupa sampai ke mati apa yang orang kata. Ini satu kesilapan. Kita diminta supaya tak lupa kebaikan orang buat kepada kita, supaya kita terima kasih. Tapi jangan tak lupa keburukan orang buat, sebab kita akan berdendam, kita akan jadi sakit hati, kita tidak akan maaf. Itu beza. Berbeza pula dengan kebaikan. Kalau kita buat benda baik, kita kena lupa. Kalau orang tu mari, ya Allah, tuan lah dulu, Pak Haji lah dulu tolong saya sampai saya boleh naik setara ni contoh, kita kata alhamdulillah. Bila aku tolong awak, kita pun lupa kita tolong dia. Sebab kalau kita duduk tak lupa kita tolong orang, mungkin kita dah mengharapkan orang itu terima kasih kepada kita. Kita mengharapkan orang itu bagi balasan kepada kita. Kredit kata orang sekarang ni, bagi kredit kepada kita. Duduk mikir bila dia nak balas jasa aku ni. Macam-macam. Jadi kalau kita terlupa, kita lupa kebaikan kita kepada orang, tapi kita jangan lupa kesalahan kita kepada orang, supaya kita tidak mengulanginya dan kita tidak tidak rasa kita yang betul, orang lain salah. Satu kisah yang menarik tuan-tuan, dengar kisah ni. Syurga yang begini luas Allah sediakan bagi orang yang pemaaf dan orang yang menderma harta semasa susah dan senang, tak kira laki-laki dan perempuan. Satu lagi kisah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu bila dia dengar cerita, dia dengar Nabi kita baca hadis, baca ayat Quran, surga ni luah langit dengan bumi. Ada seorang sahabat nama dia Umair, tanda dia Umair ibnu Al-Humam. Dalam buku ni tulis Hammam, pakah. Hammam makna lain bahasa Arab. Allahu Akbar. Minta maaf banyak-banyak lah, silap cetak. Banyak buku-buku ni silap cetak lah. Lebih-lebih lagi cetakan yang pertama. Umair ibnu Al-Humam radhiyallahu anhu, dia ni dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, Nabi SAW menggalakkan para sahabat supaya berperang, jangan takut. Lawan Abu Jahal ini, walaupun kita mati syahid, jangan takut. Maka Nabi kita SAW dengar Nabi kita bersabda. Nabi kata apa? Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, wallahi, demi Allah, sesiapa yang bekerja berjuang pada hari ini, sabda Nabi SAW, siapa dia berjuang pada hari ini, berperang dengan sabar, sabiran muhtasiban, mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla, maju terus dengan tidak undur-undur, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Bila Umair dia dengar, kemudian Nabi kita sebut pula syurga itu arduhas samawati wal ard. Syurga hak Tuhan nak masukmu ni seluas langit dengan bumi. Bukannya sempit, syurga hak kita Allah nak masuk kamu ni seluas langit dengan bumi. Allahu Akbar. Maka Umair pun terus respon kepada apa yang dikata oleh Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, syurga luas langit dengan bumi? Nabi kata, na'am, ya. Tak payah syarah panjang, pakai jawab, ya. Maka Umair yang mempunyai iman yang mantap, bila dia dengar tawaran istimewa, maka terus dia kata, bakhin, mana untung. Nabi SAW tanya, kenapa ya Umair? Kenapa Umair? Mu kata macam-macam, mu tak yakin ke tidak? Umair kata, la ya wallahi ya Rasulullah, ma qultuha illa raja. Aku kata tadi bukan tak percaya, tapi aku kata mengharapkan aku ni salah seorang orang yang ke syurga pada hari ini. Allahu Akbar. Maka ketika itu Umair pegang di tangan dia beberapa biji kurma nak makan.
Dia duduk tengok ke buah kurma dia kata apa? Sambil-sambil duduk tengok buah kurma dia duduk teringat ke hadis Nabi tentang buah-buah dalam syurga yang begitu cantik, begitu comel. Dia pun tak jadi makan. Dia kata la in ana hayitu, kalau aku hidup lagi sampai makan buah tamai ini, innaha lahayatun tawilatun, ini satu kehidupan yang panjang, lambat lagi nak ke syurga. Allahu akbar. Maka ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri jaminan. Nabi mengatakan, anta min ahliha, kamu wahai Umair termasuk di kalangan salah seorang ahli syurga pada hari ini. Maka Umair telah masuk ke dalam saf kafir dan dia telah membunuh, kemudian dia juga terbunuh mati syahid. Maka alhamdulillah dia telah mendapat apa yang dikehendakinya, iaitulah syahid. Dan Nabi mengatakan fa innaka min ahliha, engkau wahai Umair termasuk di kalangan orang yang mati syahid. Allahu akbar. Jadi nak makan buah tamar pun dia kata innaha lahayatun tawilatun, panjang masa tempoh. Masya-Allah tabarakallah. Baik para jemaah, itu cerita panjang lah. Cerita detail tuan-tuan tengok dalam buku kita ni. Satu lagi kisah sahabat Nabi, nama dia Anas ibn Nadar. Man huwa? Siapa dia Anas bin Nadar? Dia cerita kepada kita pengalaman dia dapat cium bau syurga di tepi bukit Uhud. Yang tadi Badar, tahun yang kedua, yang ini tahun yang ketiga. Maka para ulama mengatakan kita duduk atas dunia ni boleh cium bau syurga. Ada orang yang diberi karamah, kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka ni boleh cium bau syurga di atas dunia. Maka salah seorang daripada kisah kita ni nama dia Anas ibn Nadar, bapa saudara kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita pak saudara dia. Pak saudara dia ni pernah menyatakan penyesalan dia sebab tak sempat pergi berperang Badar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada nak pergi perang Badar tahun yang kedua. Dia bersumpah. Dia kata Allah, jika Allah memberikan aku kesempatan berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan tunjukkan kesungguhanku untuk berperang. Masya-Allah. Maka dalam peperangan Uhud dia masuk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah duduk sibuk peperangan, dia jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan kena ingat nama-nama. Kali ni kita cuba mengingati sejarah tokoh-tokoh besar di Madinah. Sa'ad bin Mu'az, dia mati dalam peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab tahun yang kelima. Ketika mati Sa'ad, ihtazza arsyur Rahman, bergerak arasy. Itulah yang dikatakan dalam kitab sirah, mahtazza arsyur Rahmani li ajli halikin illa li mauti Sa'din Abi Hafsin. Tidak bergoncang, tidak bergerak aras dengan sebab mana-mana kematian kecuali dengan sebab matinya Sa'ad bin Mu'az. Jadi Anas bin Nadar dia jumpa dengan Sa'ad, dia kata, ya Sa'ad, mau nak gimana Sa'ad? Inni la ajidu rihal jannata min duni Uhud. Allahu akbar. Aku sekarang ni tercium bau syurga di tepi bukit Uhud. Lalu dia menyerbu ke arah musuh sehingga dia syahid. Bila dia syahid, lepas peperangan orang pergi cari mayat syuhada, cari-cari dalam ramainya banyak timbunan ni, orang tak jumpa Sa'ad Anas bin Nadar, tak jumpa cari. Mana muka dia hancur. Sehinggalah datang adik perempuan dia, Ar-Rubai binti An-Nadar. Dia mari, dia pergi tengok kaki tak hancur. Dia kata, hadhihi qadam Anas, ni kaki abang aku. Orang Arab ni pengecaman dia kuat. Dia tengok kaki orang, dia boleh kenal orang ni. Macam kita pergi Mekah sekarang ni, makam Ibrahim ada dalam kitab sirah disebut.
Maka tapak kaki Ibrahim ni sama dengan tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dhuha min ba'd. Kita ni tak tahu nak cek lah ke mana. Balik rumah baru perasan, wah, nu selipar besar belah. Punya sauk orang dah sebelah balik. Kaki kita tak jadi dah. Arak ni tengok. Adik dia Rubai, dia tengok, dia kata hadhihi qadamu Anas. Ini kaki abang. Dalam kitab sejarah kata terdapat lebih daripada 80 liang luka, ta'natan birramhi, ada kena pukul dengan pedang, ada yang kena tombak, kena panah, 80 liang luka, hancur tubuh dia. Maka dikenali Anas dengan ibu kaki dia. Lalu turun ayat Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam Al-Quran, suratul Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah menjalankan janjinya, selesai menunaikan janjinya, syahid seperti Anas bin Nadar tadi. Dan ada yang mereka yang sedang menunggu giliran Sa'ad bin Mu'az nanti dalam peperangan Ahzab, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Hadzal hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Baik para jemaah sekalian, bila kita kata boleh cium bau syurga, jarak dia jauh mana? Jarak kita nak cium bau syurga tu jauh mana dia punya jarak? Ini menarik. Jarak bau syurga yang boleh dihidu oleh seorang manusia berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbeza-beza. Jarak tu beza. Mungkin berdasarkan kepada darjat manusia itu sendiri, tahap keimanan dia kepada Allah. Ada hadis yang menyebut sehingga jarak perjalanan 40 tahun. 40 tahun baru bang. 70 tahun. Ada kata 500 tahun lagi jarak dia sudah berbang. Hadis daripada Abdullah bin Amru, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam hadis ni, man qatala qatilan min ahli zimmah. Siapa dia pergi bunuh ahli zimmah ni, orang kafir yang duduk dalam pemerintahan Islam, kita pergi khianat dia, lam yaji rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina yawman. Orang ni tak akan cium bau syurga, sedangkan bau syurga tu daripada jarak 40 tahun dia sudah bau. Hadis ni rawahun Nasa'i wa sahahahu al-muhaqqiq Syarnawi wa ghairuhu. Ada juga yang mengatakan masiratu lebih daripada 500 tahun. Ada riwayat lain pula. Cuma kita nak kenal sedikit, tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian. Tadi kita dengar orang yang cium bau syurga. Di kalangan para sahabat dan orang-orang lain masih ada. Termasuk zaman kita hari ini pun ada orang yang diberi karamah oleh Allah Azza wa Jalla, boleh cium bau syurga, wangi-wangian yang ada ni. Yang ana jumpa 2-3 orang yang menghadapi saat gawat peperangan. Ada orang yang kita cerita, ada tak cerita, lama. Yang terakhir yang ana dapat cerita daripada sahabat kita yang berada di atas kapal Turki kena tembak ke Israel dulu. Apa nama kapal Marmara ke apa benda. Ingat ada cerita lah. Kalau lupa sejarah dah kita. Dia kata ya, dia cerita di sini di Kota Baru. Kita ingat lagi tempat dia cerita. Dia kata Allah Ta'ala tak rezeki dengan anak mati syahid. Kata. Sebab orang-orang yang kena tembak tu atas kapal, mayat dia, darah tu mengalir, wangi bau. Tidak kata nak bau hanyir, tak, bau wangi. Kita pegang mereka tu tidak keras, tidak kata mayat orang mati keras, dia tak, macam orang tidur je.
Manjalah hikayat. Yang pentingnya bangun syurga tu ada orang boleh bangun, ataupun apa karamah yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala saja maha mengetahui. Kita tak payah duk viral benda-benda yang pelik-pelik. Ada juga sebuah kubur di Madinah. Ana tengok orang pakat pergi ziarah. Tanya orang yang bawa tu, ada apa ni? Ada apa ni pak? Biasanya pak-pak ni hak pergi pelak-pelak ni. Oh, dia kata bapak, di sini kubur wangi. Kita pun nak pergi juga, wangi-wangi. Pergi tengok, nampak macam wangi, itu wangi sungguh lah, sebab orang ada semua air wangi, itu jadi wangi situ. Kita kata tak payahlah bawa jemaah ke sini, cukuplah kita pergi tempat-tempat sejarah yang diziarah oleh Nabi SAW, macam perkuburan Baqi', perkuburan syuhada Uhud. Nabi kita bawa, kita pergi. Dan masjid-masjid yang ada kelebihan seperti Quba. Jadi banyak cerita. Baik, kita tak usah cerita lain, kita nak cerita hak kita. Ada beberapa golongan yang diharamkan mencium bau syurga. A'adzanallahu wa iyyakum min hadhil bi'ah. Semoga Allah Ta'ala selamatkan saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua daripada golongan ini, golongan yang tak dapat cium bau syurga. Siapakah mereka? Kita jangan duk mikir pelik-pelik. Mungkin ada dekat dengan kita, mungkin ada di sekitar kita, mungkin ada pada kita. Mari kita tengok, kita buat semakan, mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri daripadanya. Kalau kita teliti hadis di atas, betapa jauhnya jarak yang boleh dicium bau syurga berdasarkan tingginya darjat seorang, sehingga 500 tahun perjalanan, masiratu 500 am. Namun terdapat juga golongan malang yang tidak dapat mencium bau syurga, walaupun bau syurga itu jaraknya sedemikian rupa. Ada orang tak dapat cium. Ini menunjukkan bahawa orang tersebut teramat rendah darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla kerana dosa yang mereka lakukan. Sebenarnya mereka hina di hadapan Allah Azza wa Jalla, walaupun dipuja oleh manusia. Mungkin manusia puja, manusia puji, tapi mereka tidak mendapat kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tanda yang pertama, golongan yang pertama yang tak dapat cium bau syurga ni, iaitulah perempuan yang mendedahkan aurat di hadapan khalayak. Ini yang kita bimbang hari ini. Fenomena dalam masyarakat untuk aurat ni satu fenomena yang sudah menjadi biasa. Tak ada orang tegur, tak ada orang tanya khabar, tak ada orang pertikai. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi riwayat oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfan min ahli an-nar lam arahuma. Dua kategori ahli neraka aku tak tengok. Nabi tak tengok di depan mata dia pada saat itu. Yang pertama, qaumun siyamahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Kaum yang zalim, yang ada cemeti di tangan dia duk pukul orang. Mana zaman Nabi itu, zaman penentang Islam semuanya adil. Nabi tak tengok orang zalim. Zaman kita hari ni, kata Arab, hadis wala haraj. Ramanya orang-orang yang duk pukul orang, sama ada dia pukul dengan tungkat atau dia pukul dengan kuasa-kuasa yang ada. Baik, kita fokuskan yang ni, yang dekat dengan kita ni. Al-sinfus tsani, kumpulan yang kedua yang Nabi tak tengok tapi bahaya. Wa nisaun kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Allahu akbar. Yaitu golongan yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ada pakaian telanjang. Sebab apa? Sama ada kain nipis,
Tak cukup saih ke tak lemak kata orang, ataupun terbelah sana sini. Tuan-tuan dan puan-puan, suami dan bapa balik tengok pakaian isteri, pakaian anak-anak. Ubah sebelum parah. Nabi kata apa? Berlenggang-lengguk ketika berjalan, menarik perhatian orang yang melihat mereka. Kepala mereka bagaikan bonggol unta yang sengit. Duk ikat sanggur tinggi-tinggi. Setengah orang ni rambut tak ada, beli rambut palsu tak atas kepala. Ini cari penyakit belakang. Buat apa? Tinggi-tinggi nak sanggur, kononnya dia rendah nak suruh tinggi sikit. Macam-macam penyakit yang kau cari. Nabi kata apa orang ni? Pakaian macam telanjang. La yadkhulnal jannah. Orang ni tak akan masuk syurga. Wala yajidna rihaha. Dia tak akan cium bau syurga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Nabi kata bau syurga ni jauh jaraknya sudah dapat dibang. Ada kata 50, 100 tahun, ada dia kata 500 tahun, tapi orang ni tak masuk syurga. Hazal hadis rawahu Muslim. Hadis sahih. Cuma ulama Ahlus Sunnah mengatakan kalau orang ni orang beriman, dia tak masuk syurga awwaliyan. Dia akan masuk syurga, tapi ba'dal ta'zib, selepas kena masuk neraka dulu, na'udzubillah, setelah selesai pembalasan barulah dia dibawa ke syurga. Yang kita duk berjuang siang dan malam ni, suami dan bapa sekalian, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Yang kita duk berusaha berjuang supaya kita tidak disentuh oleh api neraka walaupun sesaat. Jangan duk mikir, tak apa masuk sebentar ya. Neraka bukan penjara. Masuk dalam penjara ada human right, ada makan minum, ada tempat duduk, ada macam-macam ada dalam tu. Tapi neraka bukan tempat. Sebab itulah anak tegur sebahagian orang ni, dia panggil over semangat. Bila jumpa kita dia kata, ustaz jangan lupa cari saya. Nak cari mana tu? Kalau kata nak pergi sama-sama nak pergi haji, jangan lupa cari saya dah. Takut ustaz nak pergi makan kambing kau kepala, nak pergi mari hati utuh. Ni jangan cari. Kata nak cari mana? Alah cari-carilah. Tak faham. Dia kata di akhirat esok lah, kalau tak ada oleh syurga, carilah dia dari neraka. Kita kata subhanallah, ada angan-angan dia nak pergi ke neraka. Ini bahasa buruk yang tidak baik. Sepatutnya kita guna bahasa positif. Ustaz, doakan saya semoga kita semua Allah Ta'ala anugerahkan bertemu dalam syurga. Itu ayat tu. Ni suruh cari-cari. Cari mana? Rupanya nak suruh dia cari dari neraka. Kita kata subhanallah. Kalau kita berdoa siang dan malam tak mau pergi neraka, tiba-tiba senang-senang dia suruh kita cari dia di mana? Dalam neraka. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah daripada sifat yang tidak baik. Itu yang pertama. Kumpulan yang kedua yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah penuntut ilmu agama yang tidak menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebaliknya untuk meraih kemasyhuran dunia dan harta benda dunia. Agamawan guna kedudukan untuk mencari kemasyhuran, untuk mencari glamour, cari kedudukan. Buat apa kita? Ini kita bimbang hari ini. Dalam hadis berbeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa dia belajar ilmu, ilmu ni ilmu agama, sepatutnya kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menambahkan khasyah, takut kita kepada Allah azza wa jalla. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia tak belajar kecuali untuk mendapat habuan dunia, dapat pangkat, dapat kedudukan, dapat tu, dapat ni. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nabi kata apa? Menggunakan agama untuk kepentingan dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Orang ni tidak akan dapat bahagiannya dalam syurga. Arfal jannah, tidak akan dapat wangian syurga pada hari kiamat. Tak ada. Tak bang wangi, apalagi nak masuk dalam syurga. Awalian, di peringkat awal, hadzal hadis rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Kita mengatakan semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua para jemaah sekalian daripada sifat-sifat yang buruk yang sangat menakutkan kita ini,
supaya kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, senarai ini panjang, nanti kita buat tajuk khas lah nanti insya-Allah. Dulu kita buat tajuk golongan yang didoa oleh malaikat, diikuti dengan doa yang dilaknat oleh malaikat. Nauzubillah. Yang ni pun kita cuba kumpul nanti, golongan yang mendapat bau syurga dan wal-iyazubillah golongan yang terhalang daripada bau syurga. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rawah Thauban ni pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha fi ghairi ma ba'sin. Mana-mana wanita, isteri minta cerai daripada suami dia sedangkan suami dia tak buat kesalahan yang berat. Adalah salah cakap sikit-sikit, ada, biasa. Manusia mana ada tak salah. Tapi min ghairi ma ba'sin, maknanya bukan satu berat. Suami dia berzina dengan orang ke, suami dia tak solat ke, suami dia pukul dia siang malam ke, suami dia zalim dia ke, dia minta cerai. Apa jadi? Ini bahaya dengan orang perempuan, jangan minta cerai. Sebab-sebab lain saya tak nak sebut, nanti salah faham pula dia kata dah. Yang pentingnya suami dia tidak buat satu benda mungkar yang layak untuk dia pasah, minta cerai. Nabi kata apa? Faharamun 'alaiha raihatul jannah. Haram ke atasnya daripada dapat cium bau syurga. Hadzal hadis rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Kita mengatakan para jemaah sekalian, itu di antara ciri-ciri orang-orang yang tidak mendapat bau syurga, bagaimana dengan dia nak masuk dalam syurga. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Hari ini mudah sangat wanita-wanita ni minta cerai dengan suami kerana kes-kes yang tertentu, yang tersendiri. Boleh je berunding dengan baik-baik, perdamaian yang baik, tapi perceraian juga yang dia minta, maka orang ini tidak akan dapat cium bau syurga, wal-iyazubillah. Baiklah, sebagai penutup, satu lagi kisah, iaitu bagaimana kita nak meraih mahligai dalam syurga. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan semuanya berminat untuk memiliki mahligai dalam syurga sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, syurga batu-batanya diperbuat daripada emas dan perak, campuran siminnya daripada minyak kasturi, batu kerikilnya daripada mutiara dan yakut, tanahnya daripada za'faran, dan siapa yang masuk ke syurga akan bersenang-senang dan tidak akan susah, kekal dan tidak akan mati. Allahumma ja'alna min ahliha. Kata amin. Namun siapa yang nak beli syurga? Tadi sahabat tadi, Anas bau syurga terus lompat. Umair radhiyallahu anhu bila dengar syurga luah ni, dia tahu jarak di antara dia dengan syurga hanya syahid, lompat masuk dalam peperangan. Kita apa yang kita boleh buat? Nak pergi mati syahid, belum sampai di airport kena tangkap. Nak pergi buat benda-benda yang tu tak boleh, menyalahi peraturan. Yang kita boleh, ni yang ada depan mata kita. Jom kita meraih setiap hari memiliki mahligai dalam syurga. Tuan-tuan pasti nak, insya-Allah kata. Dalam hadis yang diriwayat oleh Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan Ummul Mukminin, dia kata apa? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla isnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin." Siapa dia salat sunat rawatib 12 rakaat satu hari satu malam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, nascaya Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. 12 rakaat ni banyak ke tak banyak? Sikit ya 12, bukan terawih pun. 12 rakaat. Tuan-tuan tanda, 12 rakaat ini bermula daripada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat qabla salatul fajri,
dia panggil raka'atil fajri, 2 rakaat. 4 rakaat belum zuhur, selepas 2 rakaat lepas zuhur 8, 2 rakaat lepas maghrib, dan 2 rakaat lepas isya. Itu pecahan dia. Sintai asyrata raka'atan, 12 rakaat yang kita buat ini, baitun fil jannah, mahligai dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, nak ke tak sih? Kalau dengan mulut jawab belakang, nak, derah bukan main. Kalau tanya daripada subuh tadi apa hari ni, cukup lagi kedok lah. Cukup. Alhamdulillah, 2 subuh tadi buat, 2 zuhur, 4 zuhur tadi buat, 2 lepas zuhur buat, lepas maghrib tadi buat dah. InsyaAllah 2 lepas isya lagi, baitun fil jannah. Bukan rumah tereh, rumah dalam syurga. Yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, a'dadtu li'ibadis salihin, aku sediakan bagi hamba-Ku yang soleh. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah khayal. Bagaimana? Tunggu dalam syurga. Jawab sekarang ni tak ada siapa boleh jawab. Itu dia panggil sunat rawatib muakkadah, 12 rakaat, yang ana namakan projek ini dengan nama projek mega mampu milik. Projek mega tak mega apa ni, syurga, bukannya rumah biasa-biasa dalam dunia ni. Nah. Maka siapa yang mahukan mahligai di syurga, buatlah amalan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau rasa tidak perlu dan merasakan rumah kita dunia lebih cantik, tak usah buat. Itu ialah pilihan di tangan anda. Tak ada siapa boleh paksa, kita yang paksa diri kita. Kita kena fikir syurga itu besar serta luas. Dan bayarannya pula adalah adakah mahal atau murah? Jawabnya murah je bayaran dia. Allah Ta'ala permudahkan bayaran ini untuk orang yang dipilih oleh Allah. Ada orang yang Masya Allah istiqamah, salat sunat qabliyah, ba'diyah, tak berhenti-henti, salat duha lagi, salat tahajud lagi, witir lagi. Ada orang yang cukup susah nak dapat projek ini, kecuali apabila ada majlis-majlis baru jadi. Allahu Akbar. Diriwayatkan dalam oleh At-Tarbani dalam kitab bertajuk Adabun Nufus. Jadi ada lagi kata-kata para ulama bahawa dia mengatakan bahawa syurga itu juga dibangunkan dengan zikir. Jadi ada zikir, kan Nabi sebut ini gharsul jannah, landscape taman dalam syurga itu dengan kita zikir la haula wala quwata illa billah, itu satu pokok dalam syurga. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita perbanyakkan amalan kita, perbanyakkan ibadat kita, supaya kita layak untuk mendapat apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat baik-baiklah, zikir-zikir yang kita ada yang maksur, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak usah duk cari hak pelik-pelik. Memadai dah zikir 4 kalimah yang kita ingat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hak tu pun cukup. Yang tak cukupnya bilangan. Mana pula tu? Bunyi pelik akhir. Daripada pagi tadi sampai lah ni 24 jam, 12 jam, berapa kali kita telah berzikir dengan 4 kalimah? Berapa kali? Kalau kita tanya, ada orang jawab, Ustaz Abu Anas, kita bukan tak nak jawab, tapi takut riak. Sedap juga dia. Takut riak tak boleh jawab. Kita kata kalau takut riak jangan jawab. Hak kita bimbangnya takut tak cukup bilangnya. Allah, memang nak zikir pun lupa. Itu masalah. Limadha nisyan? Kenapa lupa? Sebab hati itu tidak connect dengan lisan. Sebab signal kita lemah. Kenapa signal kita lemah? Kalla bal rana ala qulubihim. Allah sebut dalam Quran, kalla bal ran. Karak tu banyak sangat dalam hati. Hati berkarak, kita tak gila. Habis apa kita nak gila? Banyak istighfar, sentiasa taubat, sentiasa berzikir. Sehingga kan ala ulama mengatakan, kita dengan zikir ke kita dengan istighfar, hak mana kuat? Dia kata apa? Kalaulah baju tu kotor, sabur dengan klorok kena banyak. Kalau sabur baju dah bersih, minyak wangi. Maknanya kalau hati kita tu nampak keras, banyaklah istighfar, banyak bertaubat. Kamu kita rasa lembut dah, banyak tasbih, banyak zikir. Sebab zikir itu penghias. Kalau kita kata dua-dua ada belakang,
biar sama kata. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam astaghfiruka wa atubu ilaika 100 kali. Satu majlis ada kata 70 kali. Kita hok banyak dosa ni pula tak berkali-kali pula. Baiklah tuan-tuan, tawaran istimewa ada di depan. Pilihan di tangan kita. Allahumma sabbitna 'alal haqqi. Allahumma a'inna 'ala zikrika. Sentiasa baca doa ni. Ikut semua. Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Zikir ni lepas baca lepas solat, lepas maya. Nabi nak ajar zikir ni kepada Muaz, Nabi pegang tangan. Nabi isytihar, inni la uhibbuk. Muaz, aku sayang kamu. Mu jangan tinggal zikir ni selepas solat. Kita rasa tak rasa Nabi sayang pada kita sehingga zikir ni dilupai. Kita kena menjiwai bahawa aku sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak jumpa dengan Nabi, tapi Nabi pesan kepada Muaz, pesan itu kepada ummah, inni la uhibbuk. Aku sayang kamu, Muaz, jangan tinggal zikir ni. Allahumma inni ala zikrika, ya Allah tolonglah saya, bantulah hamba untuk berzikir. Wa syukrika, sentiasa bersyukur. Wa husni ibadatika, banyak beribadat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.